Baik, terima kasih Lela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pemuda Barisan Nasional BN Sabah perlu membantu golongan belia dengan maklumat untuk memajukan diri mereka sekaligus membolehkan golongan itu turut serta dalam pembangunan negara. Pengerusi BN Sabah yang juga Ketua Menteri Sabah Tan Sri Haji Musa Haji Aman berkata, keprihatinan tersebut akan membuatkan golongan belia lebih tertarik untuk menyokong BN pada pilihan raya umum akan datang. Tan Sri Musa memberitahu pemuda BN Sabah perlu lebih fokus, iltizam dan mempunyai semangat berpasukan bukan sahaja untuk membela nasib rakyat negeri ini, malah sejajar dengan kedudukan mereka sebagai generasi yang akan mengambil alih kepimpinan akan datang. Ia penting kerana semua parti komponen khususnya BN akan berdepan pilihan raya umum ke-14 yang disifatkan lebih mencabar. Beri mereka peluang, beri mereka pengetahuan. Supaya mereka tahu, supaya mereka boleh faham dan mengerti bahawa ini kerajaan boleh memberi harapan, ini kerajaan boleh memberi pekerjaan, ini kerajaan boleh memberi pendapatan. Tan Sri Musa berucap demikian dalam majlis pelancaran Jentera JR Plus Pemuda BN Sabah di Kota Kinabalu. Jentera JR Plus Pemuda BN Sabah dianggotai seramai 6,741 petugas dengan setiap mereka diberikan perlindungan insurans sepanjang melaksanakan tugas sebagai jentera parti. Sementara itu, 20% pengundi pertama kali dalam pilihan raya umum akan datang yang berusia antara 21 hingga 23 tahun adalah pengundi yang tidak ada kecenderungan kepada mana-mana parti politik. Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata jentera pemuda dan puteri Barisan Nasional BN perlu bijak menawan hati pengundi golongan muda untuk memberikan sokongan kepada BN. Ini termasuklah menguasai pemikiran dan emosi mereka bagi menjamin kemenangan pada pilihan raya akan datang. 20% daripada pengundi dalam PRU14 yang akan datang adalah apa yang dikenali sebagai first time voters, yang mungkin tidak ada apa-apa kecenderungan politik, dan mungkin inilah orang yang akan dapat menentukan kemenangan yang akan datang. Selain itu, menurut Khairi, pemuda dan puteri BN juga perlu menjadi sahabat serta menjaga kebajikan pengundi golongan muda. Jabatan Pendidikan Negeri sudah mengenal pasti sekolah-sekolah daif yang perlu dibaik pulih menggunakan sistem bangunan berindustri IBS di negeri ini menerusi peruntukan RM1 bilion yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam bajet 2018. Pengarahnya Datuk Hajah Maimunah Haji Suhaibul berkata, tumpuan akan diberikan sepenuhnya sebaik sahaja pelaksanaan kerja-kerja membaik pulih sekolah-sekolah daif berkenaan dimulakan. Kita telah bersedia dengan statistik bilangan sekolah-sekolah yang perlu dinaik tarafkan bagi tahun 2018 dan 2019. Jadi data ini memang kita ada dan inilah menjadi tumpuan kita nanti apabila pelaksanaan itu dimulakan. Jadi kita menyambut baik dan mudah-mudahan dengan pengumuman ini nanti kita dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat negeri Sabah. Datuk Maimunah ditemui RTM selepas merasmikan pembukaan audit pensijilan semula ekosistem kondusif sektor awam EXA Jabatan Pendidikan Sabah di Kota Kinabalu. Setakat ini terdapat 30 buah sekolah di Sabah telah dinaik taraf menggunakan sistem IBS menerusi peruntukan yang disediakan pada 2017. Mengenai audit semula EXA, Jabatan Pendidikan Sabah beliau menjelaskan kejayaan pelaksanaannya akan memberi impak besar kepada kualiti perkhidmatan bukan sahaja pengurusan dan pentadbiran, malah dalam pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah. Beliau berharap 48 buah sekolah di Sabah yang menyertai program Rintis EXA tahun ini mendapat pensijilan EXA daripada mampu tahun depan. Jabatan Pendidikan Sabah merupakan jabatan pendidikan negeri yang pertama berjaya mendapat pengiktirafan 5S dan pelaksanaan EXA sejak 2014. Penduduk dan orang ramai di sekitar Kampung Rampai Kudat dinasihatkan supaya tidak melakukan sebarang aktiviti dan terlalu menghampiri kawasan lubang misteri yang ditemui pada kedalaman 12 kaki di tengah-tengah jalan utama di kampung berkenaan. Ketua Polis Daerah Kudat, Superintendent Douglas Nyeging Taung yang ditemui RTM di Balai Polisi Kuati Kudat berkata,
Pihaknya kini sentiasa membuat pemantauan dan pemeriksaan dari semasa ke semasa bagi keselamatan semua pihak. Pihak polis telah maklumkan kepada jabatan-jabatan yang berkaitan. So saya juga telah menasihatkan kepada penduduk kampung supaya jangan menghampiri kawasan tersebut, dan saya juga memberi nasihat kepada mereka jangan percaya kepada berita-berita karut konon di dalam tu ada mas lah dan sebagainya. Sementara itu, penduduk kampung yang menyaksikan kejadian tersebut turut berkongsi pengalaman pelik mereka. Saya akan bernasihat mereka supaya mereka tidaklah terlampau dekat dan memberikan andaian yang tidak buat hal ini. Jadi terima kasih juga kepada pihak keselamatan terutama polis daerah Kudat sebab dia orang pun campur tangan. Dalam 1 minit begitu, cahaya yang terang itu macam plus kamera itu hilang dan satu lagi benda yang lurus dalam dekat 3 minit. Selepas itu macam black out lah pula. Yang saya nampak tu macam terus ada yang terang betul-betul, yang bukan macam terang macam lampu saja nih, terang betul. Jadi saya pun heran, apa itu? Tiada bunyi langsung. Macam gagaran pun tiada. Dalam perkembangan sama, pakar geologi Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Felix Songkul ketika dihubungi menjelaskan lubang tersebut dipercayai terhasil akibat hentaman kilat, manakala asap yang dilihat berkemungkinan kesan daripada hentaman kilat dengan cas elektrik tinggi. Katanya keadaan lubang yang dihasilkan itu agak unik dan jika dilihat secara terperinci, keadaan itu pernah berlaku di kawasan lain termasuk di Wichita, Kansas, Amerika Syarikat. Lubang misteri ini menjadi tular berikutan cahaya terang dan aneh yang dilihat oleh beberapa penduduk kampung serta kewujudan lubang tanpa sebarang kesan letupan atau korekan dan dinding tanah pada lubang seperti digerudi. 3 pihak termasuk pemuda UMNO Sepanggar membuat laporan polis di Balai Polis Keramunsing, Kota Kinabalu berhubung isu perkahwinan sejenis dipercayai melibatkan rakyat negeri ini yang tular di media sosial baru-baru ini. Laporan tersebut dibuat Wakil Pemuda UMNO Sepanggar Shazrin Asri dan 2 Wakil Persatuan Belia iaitu Persatuan Anak Sabah Bersatu Said Alif Said Hamid dan Persatuan Kasidar Nur Al Mustafa Kota Kinabalu Muhammad Hafiz Marzuki. Ketika ditemui media selepas membuat laporan berkenaan, Shazrin berkata laporan tersebut dibuat agar pihak polis melakukan siasatan terperinci terhadap isu berkenaan yang bertentangan ajaran agama dan undang-undang di negara ini. Katanya tindakan sewajarnya perlu diambil untuk mengelak perkara seumpama berleluasa dan mempengaruhi generasi muda khususnya di Sabah. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Laila di Angkasa Puri. Silakan Laila.